Percayalah, kera tu akan ikut, dia akan kejar orang tu selagi tak dapat makanan. Akta daripada perhilitan, memang tak boleh bela kera. Tak boleh sama sekali. Kera, monyet tak boleh. Yang boleh adalah beruk. Apa beza beruk dengan kera? Sudah orang dah confused dah. Sama je lah beruk dan kera. Tak sama. Kera, ekor dia panjang. Ekor beruk pendek je. Macam tu je. Tu beruk. Dan badan dia lebih tough, lebih besar berbanding monyet. Okey, kenapa tak boleh bela kera ataupun monyet ni? Yang pertama, dia bukanlah haiwan yang diancam kepupusan. Nanti orang cakap pula, kenapa pula tak boleh bela kera? Kan banyak dekat tepi jalan tu. Kenapa tak boleh bela kera? Sebab banyak dah tak boleh bela. Dah pelik dah. Kenapa pula dah banyak tak boleh bela pula? Kenapa Saya jawab. Populasi kera yang terlalu banyak ni boleh mengganggu ataupun boleh membahayakan kehidupan manusia. Yang pertama, manusia, orang awam terlalu suka normalizekan apa tau? Normalizekan bila pergi dekat tempat rekreasi ke apa, nampak kera bagi makan. Bagi keropok, bagi roti, ada yang letak nasi, lauk dekat kera bagi makan. Benda tu tak boleh tau. Even kita ada akta yang tidak membenarkan orang awam bagi makan dekat haiwan liar. Sebab apa tau? Bila kita bagi makan dekat kera, kera ni dia sifat dia, bila dia rasa dia lebih dominan, dia akan mencederakan orang yang tak dominan. Bila kita dah terbiasa bagi makan, dia akan fikir, oh manusia ni tak berbahaya lah bagi dia. So dia berkuasa. Sebab tu bila kita dah terbiasa bagi makan, tiba-tiba one day, kita pergi dekat taman rekreasi tu, yang dah kebanyakan orang biasa bagi makan kera, tiba-tiba kita pergi dekat situ, kita tak bagi dia makan. Percayalah, kera tu akan ikut, dia akan kejar orang tu selagi tak dapat makanan. Ada yang kena rampas handbag, anak dia tengah-tengah makan aiskrim, kera ambil aiskrim anak dia. Ada yang kena tarik rambut, ada yang kena gigit dengan kera. Sebab kera dah hilang rasa takut kepada manusia. Sedangkan habitat asal dia, yang sebenar sifat semula jadi kera adalah takut dengan manusia, bukan berani dengan manusia. Cuba kita ambil contoh macam dekat negara India. Dekat negara India, kalau boleh tengok, setengah kawasan di India, kera dah boleh duduk dekat dengan rumah orang dah. Dan macam rumah dia dah duduk atas atap rumah, duduk dekat dapur rumah orang, tepi-tepi jalan. Sepatutnya habitat dia dekat mana? Habitat dia dekat hutan. Tapi disebabkan orang awam terlalu suka normalizekan bagi dia makan, sikit-sikit jumpa kera, oh comelnya bagi makan. Dia pun dah hilang takut dengan manusia, dia pun kacau manusia untuk dapatkan makanan. So bila kita tak bagi dia makan, dia akan rosakkan harta benda lah. Sebab tu lah ada kes kera masuk rumah, pasal ambil makanan lah, rosakkan harta benda lah rumah lah, bagi jatuh pinggan lah, bagi selerak rumah lah. Sebab tu sometimes kita kena fikir macam benda baik dengan bagi makan haiwan liar tu membawa kebaikan. Sometimes benda baik boleh bawa keburukan dekat kita juga. Okey, macam yang kita tengok lah dekat media sosial, ada yang expose bagi kena pakai pampers bawa jalan apa semua tu. Benda tu salah lah. Dia macam ni tau, proses rampasan daripada pihak perhilitan ni takkan berlaku selagi mana tak ada laporan daripada orang awam. So rampasan ni berlaku sekiranya ada orang buat report. So kita bela, kita expose dekat media sosial, tiba-tiba orang report, dah tahu lokasi, perhilitan akan pergi direct rampas. Sebab itu memang kerja dia untuk mengawal populasi. Sebab apa? Sebab populasi kera yang membiak terlalu banyak, macam saya cakap tadi, boleh mengancam kehidupan kita. Dia membahayakan kita. Kenapa tak bagi bela? Selain daripada saya cakap kera tu boleh membahayakan kita. Sebab bila kita bela, kera ni bila dia besar nanti, masa kecil malah comel, pakai pampers, cute-nya macam comelnya budak ni kan. Tapi once dia besar nanti, dia punya karakter akan split 360 degree. Daripada jinak, dia akan jadi garang sebab dia rasa dia lebih dominan. So bila dia garang, kebanyakan orang akan lepaskan dia ke habitat asal, akan lepaskan dia ke hutan. Tapi malangnya, kera ni dah terbiasa hidup dengan manusia. So bila dia dah terbiasa hidup dengan manusia, dia akan kembali ke penempatan orang balik, dekat kawasan perumahan orang balik untuk cari makanan. Sebab dia tahu sebelum ni dia duduk dengan orang, so orang tak berbahaya. Jadi bila dia cari makanan dekat penempatan manusia tak bagi, mulalah dia panggil geng-geng dia, musnahkan habis barang-barang yang ada dalam rumah kita sebab tak bagi dia makan. Kera boleh angkat baby tau, bawa lari. Boleh angkat kucing, bawa lari masuk hutan. Sangat-sangat bahaya. That's why negara kita tak benarkan kita bela kera sama sekali. Tak boleh. Actually salah tau di sisi undang-undang pakaikan dia baju, pakaikan dia pampers ke, even ada yang dye, letak colour rambut dekat kera, tak boleh. Even haiwan yang boleh dapatkan lesen sekalipun, apa-apa haiwan lah yang boleh dapatkan lesen pun tak boleh juga bagi dia pakai baju ke bagi dia pakai pampers. Benda tu salah. And ada akta dalam perhilitan, tak benarkan kita pakaikan baju dekat haiwan. Sebab tu bukan natural dia. Dekat hutan macam mana nak dia jadi pampers? Ada pula mall dalam hutan, pampers for monkeys. Tak ada. Kita yang ada-adakan benda tu. So jangan buat macam tu.